bangkitkan balik patriotisme nasional kita dan kita mahu lari dari kaedah-kaedah negatif yang tidak menguntungkan dari sudut penyatuan bangsa dan masyarakat Malaysia. Isu segambut, Tuan Speaker. Saya bangkitkan isu SOP tapi belum dijawab. Silakan. Apa soalannya? Yang dalam perbahasan. Ya. Saya bangkitkan SOP yang mengelirukan. Dia ada 2-3 lagi ni. Okey, saya tunggu ya. Saya tunggu. Nanti jangan kata bagi jawapan bertulis ya. Kalau kerana saya ada soalan nak tanya. Tadi saya dah bangkitkan perubahan SOP. Kita setiap hari memantau akan kepatuhan dan impak SOP itu sendiri. Sekiranya kita perlu tambah baik, kita akan tambah baik. Bukan bermakna kita mengubahkan SOP itu mengikut nafsu kita, tidak. Kita mengikut apa impak dia, apa maklum balas. Kita dalam proses untuk membudayakan cara ni kepada rakyat. Kita jaga kita. Kita nak memutuskan rantaian itu. Jadi memakan masa dan kita terpaksa mengubah. Contoh, ya, hari ini kalau kita lihat tourism industry, orang sebutkan dia dah mati, is dead dengan IZ. Ya, no arrival. Jadi kita cuba nak mempromosikan local tourism. Ada kaedah-kaedah SOP yang mungkin menyukarkan, tetapi akan mengambil masa untuk masyarakat memahami sebab apa SOP itu perlu dijalankan. Jadi kita akan tambah baik apabila masyarakat memahami apa sebab kita membuat SOP yang begitu ketat. Dan hari ini kalau kita lihat peningkatan penularan wabak COVID-19 ini ada kaitan dengan hubungan manusia antara satu sama lain. Ada kaitan dengan orang yang tidak menjarakkan diri mereka dari segi perhimpunan dan sebagainya. Ini penting. Dan itu sebab kita mengubah sedikit sebanyak SOP, bukan setakat mengubah tapi menambah baik, bukan mengelirukan. Tugas kami untuk memastikan kurang pengeliruan, beri lebih kefahaman kepada masyarakat. Tuan Speaker, boleh saya tanya sekarang soalan saya? Yang saya telah bangkitkan dalam perbahasan tetapi belum dijawab. Isu yang saya bangkitkan Menteri adalah, tadi Menteri jawab bahawa mesyuarat MKN dihadiri semua Menteri dan stakeholder setiap hari. Baik, betul? Setiap Menteri, kurang tepat, kita ada majlis tetap peringkat jawatan kuasa mesyuarat MKN dan juga kita ada sidang khas melibatkan menteri-menteri yang dipromosikan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri. Kalau kita lihat jadualnya, kedatangan ataupun dipengerusikan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri tiga kali seminggu, sekurang-kurangnya 2 kali seminggu. Yang lainnya tiap-tiap hari dipengerusikan oleh Menteri Keranan Keselamatan. Terima kasih. Baiklah. Jadi soalan saya adalah, kalau Menteri ada menghadiri mesyuarat dan memberikan feedback setiap minggu ataupun ada mesyuarat kabinet setiap minggu, bagaimana SOP boleh dikeluarkan di zon hijau seperti di Pahang, di mana Kementerian Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat di bawah Menteri Rina Harun membenarkan taska dibuka untuk kanak-kanak 0 hingga 4 tahun. Itu taska. Tetapi Tadika pula di bawah Kementerian Pendidikan Menteri Razzi 5 hingga 6 tahun diarahkan tutup. Jadi perbezaan 2 tahun ini, satu diarahkan buka, satu diarahkan tutup, dan pusat tuition juga enrichment center semua diarahkan tutup di zon hijau. Taska Tadika operators bila mereka telefon nak tanya, tak ada jawapan, dan arahan ini mengelirukan kerana mereka ada gaji yang perlu dibayar kepada cikgu-cikgu dan ibu bapa boleh bekerja tapi tak ada tempat untuk hantar anak. Jadi isu konflik ini seperti ini di mana 0 hingga 4 tahun boleh dihantar, 5 hingga 6 tahun tak boleh dihantar kerana menteri yang berbeza. Itu persoalan saya dalam perbahasan. Terima kasih Sekambut. Saya nak bantu sikit. Ya, Saya nak tambah sikit. Jawab dahulu. Saya terima maklum balas itu tetapi kurang tepat. Sebenarnya apabila kita sebutkan dari segi Menteri Wanita tadi, dia ada tanggungjawab dia yang beri maklum balas kepada MKN. Ya. Jadi kalau kita lihat apa sebab contoh tadi 0 ke 4 tahun anak-anak dibuka, itu melibatkan kelestarian ibu bapa untuk bekerja di tempat-tempat yang hijau. Jadi kita bagi dia buka. Jadi tempat-tempat yang lain kita teliti sama ada ia melibatkan meringankan tanggungjawab ibu bapa. Kalau tak ada kawal selia, ya, ibu bapa, kita ikut kaedah daripada Kementerian Pendidikan, sekolah-sekolah ditutup dan sebagainya. Terima kasih Tuan Yang Dipertua. Datuk Menteri, saya nak tambah Tuan sikit. Speaker, tak dijawab. Isunya masih berkekalan di luar sana. Tadika tak boleh beroperasi.
Tak, saya nak bantu sikit. Saya nak Ya, saya nyatakan di ambil sini maklum. bahawa Kita akan bincang petang ni ada mesyuarat jawatankuasa MKN. InsyaAllah kita lihat apa yang dibangkitkan. saya Semak nak apa yang saya hanya nak dibangkit. satu Okey, terima sentuh kasih. satu perkara. Terima kasih, Datuk, Samud. Datuk. Terima kasih. Saya nak sebut bahawa sejak hari ini tadika di Johor dan Melaka dibenarkan untuk beroperasi. Kerana mereka sekarang sudah jadi zon hijau kecuali untuk zon merah, tadika sekarang di Johor dan Melaka dibenarkan untuk beroperasi. Juga di bawah KPM. Tetapi sebaliknya Pahang, walaupun mereka zon hijau, walaupun mereka tidak diletak di bawah KPK bersyarat, tetapi tadika mereka di arah tutup. Jadi saya nak tanya, kenapa walaupun di bawah KPM, tetapi tadika di Johor, Melaka dan Pahang ada arahan yang berbeza? Saya rasa ini sekarang tunjuk bahawa menteri sendiri ataupun antar menteri sebenarnya banyak kekeliruan yang sendiri tak boleh jawab, sampailah Dia bukan berusaha keliru. tadika di Saya seluruh sebutkan negara tadi, menjadi bukan begitu keliru. Penyampaian maklumat, Kulai dengar jawapan daripada ya, menteri. penyampaian Kulai kita sinilah, punya Datuk. SOP jelas, ya. SOP kita jelas. Penyampaian maklumat mungkin lambat dan mungkin kita kena semak supaya ia dapat diseragamkan dari segi SOP yang telah disyaratkan oleh MKN. Saya Bercelaru sekali ni, lagi, Menteri, bercelaru. Kita akan bawa, ya, kita akan bawa kepada sidang MKN ataupun mesyuarat MKN peringkat jawatankuasa, dan kita tahu yang tertulis itu memang dah pun tersirat dan tersurat SOP. Jadi kita kena semak sama ada apa yang dipertikaikan itu adalah perkara yang sebenar berlaku. Terima kasih. Baik, terima kasih Yang Berhormat Menteri.